Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang saya pernah janjikan untuk berkongsi hasil daripada kajian saya, iaitu membina blogspot.com hingga perolehi pendapatan Google AdSense. Alhamdulillah baru-baru ini saya berjaya membuat pembentangan dan melengkapkan kajian saya. So saya akan membentangkan hasil kajian saya itu di dalam pertemuan kita yang ringkas ini. Jadi pada pengenalan ketika kajian ini dilakukan, media sosial menjadi sebahagian alat penyebaran maklumat kepada masyarakat di kebanyakan negara. Antara alat media yang popular bagi tujuan berkenaan antaranya adalah blog. Penulis media sosial berkenaan dikenali sebagai blogger. Secara umumnya blog ni saya rasa ramai yang sudah mengetahuinya bahawa ia dilancarkan pada tahun 1999 oleh Paya Labs pada 23 Ogos 1999, dan bagaimanapun bermula Februari 2003 Google mengambil alih Paya Labs dan beberapa ciri premium blogger. Premium ni bermaksud blogger perlu membayar untuk menggunakan blog berkenaan dan ketika Google mengambil alih Paya Labs, premium berkenaan dimasukkan dan membolehkan blogger bebas menggunakannya. Pada tahun 2004, syarikat telekomunikasi syarikat teknologi multinasional Amerika Syarikat Google secara rasmi membeli Picasa dan memberi peluang pengguna laman sosial itu menyepadukan blog dengan koleksi foto ke laman blog mereka yang lebih mudah. Selain itu, Google juga memperkenalkan beberapa perubahan dasar pada sistem pemberitaan blog yang diambil alih dari Paya Labs, antaranya meliputi pengguna tablet CSS iaitu Cascading Style Sheet, halaman arkib individual untuk masing-masing posting, ulas dan posting melalui email. Dan akhirnya pada Mei 2007 seluruh kandungan di blog dikenalikan sepenuhnya oleh Google. Kajian ini dilakukan selepas saya melakukan pemerhatian lapangan di media sosial dan mendapati kebanyakan diwarkan blogger mempunyai pendapatan lumayan serta berupaya menjadikannya sebagai pendapatan utama. Bagaimanapun terdapat juga rungutan di kalangan blogger tidak mendapat pendapatan sewajarnya selepas berusaha menghasilkan produk kualiti seperti mana yang ditetapkan oleh Google AdSense. Berdasarkan permasalahan itu, penyidik melakukan bidikan ini secara lapangan dan kajian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan cabaran ataupun halangan yang kebiasaannya dilalui oleh blogger hingga perolehi pendapatan seperti mana yang diharapkan. Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan tadi, penyidik melakukan kajian lapangan untuk melihat secara dekat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh blogger ketika menguruskan blog berkenaan blog miliknya. Kajian ini juga diharap dapat membantu individu yang berminat menjadi seorang blogger, dan berdasarkan permasalahan dan juga tujuan kajian, maka objektif kajian ini adalah untuk melihat secara dekat permasalahan yang dihadapi oleh blogger, berapakah pendapatan yang boleh diperolehi oleh seorang blogger. Kita akan lihat nanti berapa pendapatan penyidik menggunakan blog Sulaiman Saleh Quiz 2 blogspot.com bagi mendapatkan data yang diperlukan, dan bahan kajian tambahan juga diperolehi daripada kiriman email yang dikirim di sulaimansaleh2015@gmail.com daripada Google AdSense. Maklumat terbabit kemudiannya dianalisa bagi mendapatkan hasil kajian yang diperlukan. Saya menggunakan teori model pemprosesan maklumat sosial yang digunakan oleh Ferg, Skremic dan Steinfeld pada tahun 1990 yang berlandaskan teori kekayaan media. Model teori ini melihat penggunaan teknologi komunikasi bergantung kepada faktor tujuan, tugasan dan juga media yang ada, pengalaman silam, tahap pengetahuan, perbezaan individu yang berinteraksi serta maklumat sosial yang perlu atau tidak perlu dikongsi. Teori ini
kita melihat secara lebih dekat nanti. Tarifan konsep dia, Google AdSense adalah program periklanan yang bernaung di bawah syarikat media sosial Google. Google membenarkan teks, gambar dan iklan video ditayangkan di laman sesawang yang dibina. Sementara itu, iklan yang ditayangkan di sesuatu blog dikawal sendiri oleh Google dan hasil yang bakal diperolehi oleh blogger adalah berdasarkan per klik. Maksudnya setiap klik tu baru dapat bayaran. Okey, saya menggunakan metodologi menganalisa data di blog Sulaiman Saleh Quiz 2 blogspot.com dan kiriman email rasmi dari Google AdSense. Okey. Kawasan kajian pula penyelidik menggunakan laman sesawang Sulaiman Saleh Quiz 2 blogspot.com dan http://sulaimansalehquiz2blogspot.com serta dikongsi di Facebook. Ni yang merah ni pun sebenarnya di Facebook, kumpulan di Facebook saya create, dan ada yang ni ada sekitar 100, 102 atau 103 lah. Tapi tu ramai. Yang ni Sulaiman Saleh Quiz blogspot.com ni ada sekitar 130. Ingat dah meningkat lah 130 lebih. Dan saya punya Facebook sendiri saya punya 4,600 rakan kenalan. Berdasarkan hasil kajian tu mendapati berdasarkan laporan di Google AdSense, blog Sulaiman Saleh Quiz 2 blogspot.com diberi tempoh percubaan bermula 31 Julai hingga 29 Oktober 2020, iaitu 3 bulan percubaannya. Bagaimanapun tayangan iklan di blog yang dikaji berlaku pada 31 Disember 2020. Okay, tempoh 2 bulan ni diperlukan. Saya menghadapi kesukaran untuk memasukkan iklan tu. Saya ingat iklan tu dibuat secara automatik. Saya ingatkan bila tempoh ni dah berakhir, 3 bulan dah berakhir, iklan akan masuk secara automatik. Tetapi tidak. Saya menunggu hampir 2 bulan tu, saya pun mencari juga dengan bantuan seorang rakan yang tahu sikit lah tentang blog ni. Banyak dia membantu saya. Jadi tapi masih tak dapat dikeluarkan juga iklan tu. Tak ditayangkan juga. Akhirnya saya cuba melayari laman sesawang YouTuber yang berpengetahuan mengenainya, dan akhirnya saya dapatlah start 31 Disember 2020. So iklan pertama saya ingat dalam pukul 8 ke atas, dari 8 hingga pukul 10 malam tu lah. Sejam selepas saya dapat masukkan coding tu, sejam lah saya iklan pun start masuk. Itulah saya rasa alhamdulillah lah. Saya menunggu selama 2 bulan selepas tu. Lama jugalah, satu penantian yang agak mencabar. Okey, daripada bermula 1 hingga 7 Januari 2021, jumlah pembaca di blog yang dikaji adalah seramai 1,000. Sebenarnya blog saya tu dah melebihi 90,000 pembaca yang melayari yang membaca artikel saya tu dah 92,000 sebenarnya. Dah melepasi 90,000 pada masa Januari yang lalu. Jadi maksudnya tak silap saya dah sekarang pun dah 90, hampir 95 tak silap saya. Jadi banyaklah sebenarnya. Dan pendapatan awal yang diperolehi adalah sebanyak $1.60 je, US dollar, iaitu sebanyak RM6.40. Berbeza pendapatan bayangan yang kerap diwarkan oleh kebanyakan iklan Google sekitar 75 US dollar jika saya punya pembaca melepasi 1,000, iaitu bersamaan dengan RM300 Malaysia. Tapi yang saya dapat cuma 1.60 ataupun bersamaan dengan RM6.40 RM6.40 Malaysia. Itu jauh beza ya. Okey, tayang iklan yang dikaji juga kerap diberi peringatan serta disekat tayang iklan kerana dibimbangi dan dikatakan terdapat trafik tidak sah. Berikut adalah beberapa sekatan yang diterima oleh blog yang dikaji. Sekatan pertama pada 4 Januari. So dalam 4 hari selepas iklan pertama ditayangkan, iklan tu disekat. Saya pun confused juga apa masalah dia. Okey, iklan kembali ditayangkan semula pada 14 Januari 2021. Jadi dalam 10 hari dia sekat. Dan saya juga mencari apa punca dia tu. Saya
saya buang tak ingat saya buang delete iklan-iklan tu. Yang saya boleh coding tu saya buanglah kebanyakannya. Okey, lepas tu berlaku lagi sekatan kali kedua. Beberapa jam selepas iklan ditayangkan semula, iklan sekali disekat. Masalah berkaitan berlaku dipercayai Google AdSense tidak benarkan pengkongsian artikel di blog dilakukan secara terus melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Saya tak boleh salin saya punya alamat blog tu, saya share kat Facebook ataupun WhatsApp. Saya tak boleh create grup WhatsApp. Maksudnya kalau saya ada grup WhatsApp sekolah menengah contohnya, saya tak boleh ambil alamat itu saya share ke sana. Minta kawan-kawan yang kenalan lama kan ataupun kenalan grup kita dalam grup WhatsApp kita baca artikel kita. Dia tak benarkan Okey, lepas tu langkah atasinya penyidik menasihatkan pelayar blog yang dikaji melanggar atau akses menggunakan bookmarks closure pautan iaitu pautan kegemaran ataupun pautan tersimpan yang membolehkan seseorang pelayar mengaksesnya tanpa mencari tapak yang dicari di enjin carian. Dia tak benarkan. Maksudnya kita tak boleh share kita punya enjin carian tu, minta kawan saya ke kawan siapa ke carikan search di situ. So dia detect berdasarkan enjin carian dia akan block kita punya iklan. Dan 8 Februari ditayangkan semulalah iklan tu. Sekali lagi ditayangkan sekatan ketiga. Ini lagi saya pun pelik juga. Dah WhatsApp tak boleh, sana tak boleh. So apa punca dia kan? Sekali lagi tayangan iklan di blog yang dikaji disekat. Sekatan tayangan iklan beberapa kali dalam tempoh 2 bulan menyebabkan jumlah kutipan hasil tayangan iklan berjumlah 4.03 US dollar sahaja. Jadi sekatan kali ketiga dipercayai terdapat pembaca blog berkenaan mengklik iklan lebih daripada sekali atau beberapa kali. Maksudnya setiap orang hanya sekali saja klik. Dia tak boleh terlalu kerap klik. Kalau kerap sangat klik, dia akan blok. Adakah sabotage atau sebagainya kita tak pastilah. Ini mungkin kita boleh sabotage kalau maksudnya macam ni kita boleh sabotage blog orang lain kalau kita klik banyak kali. Mungkin itu antara dianggap sebagai bersekongkol dengan blogger berkenaan. Okey, secara rasminya penulis menerima mesej dari Google yang dikirim di email pada 12 Mac 2021 dimaklumkan tayangan iklan di blog berkenaan disekat pada 11 Mei hingga 10 April 2021. Dan email ni saya ada sharekan di blog saya, boleh baca dan rakaman untuk Google Meet ni pun saya akan sharekan dalam blog saya tu. Jadi beberapa hari selepas menerima mesej rasmi berkenaan, penyidik mendapati jumlah pendapatan Google AdSense dikurangkan daripada 4.03 US dollar ni kepada 2.09. Ini yang saya katakan tadi, jika terdapat beberapa orang yang klik beberapa kali iklan yang sama ataupun klik yang nombor yang samalah klik iklan kita, dia akan tolak. Maksudnya satu orang sahaja boleh klik sekali saja. Satu orang boleh klik sekali saja iklan. Kalau kita ada 1,000 follower, dia kena seorang je lah. 1,000 je lah klik. Okey. Dipercayai ianya berkaitan kemaskini yang dilakukan oleh Google AdSense terhadap hasil kutipan iklan yang dipercayai diklik oleh pelayar atau pembaca yang sama di blog yang dikaji. Dinyatakan tayangan iklan akan ditayang semula di blog penyidik pada 10 April 2021 dan 11 April 2021 iklan ditayangkan semula. Satu perkara yang yang nak saya kongsikan di sini, sebenarnya kita punya kalau kita 10 April 2021 di US 9 April 2021. Jadi mereka lambat sehari. Jadi jangan bimbang kalau kita punya kemaskini apa-apa kemaskini lambat sehari, tak ikut tarikh yang di Malaysia punya tarikh, sebenarnya kita mendalui US dari segi tarikh dan juga masa.
Okey, penutup dan cadangan. Penyidik melakukan kajian ini dalam tempoh setahun. Didapati pendapatan yang diperolehi tidak memuaskan, tidak seperti yang sering diwarkan di kebanyakan media sosial. Kajian yang dilakukan mendapati pendapatan blogger bergantung kepada jumlah klik iklan yang dilakukan oleh pembaca berbeza, dia tak oleh pembaca yang sama. So, penyidikan yang dilakukan ini lebih tertumpu pada pendapatan seorang blogger tanpa menumpukan pada pengisian pada laman blog yang dikaji. Hasil kajian mendapati pendapatan seorang blogger terlalu rendah dalam tempoh yang dikaji, tetapi ianya boleh diatasi jika pengisian di laman sesawan media sosial berkenaan dibaiki dan memenuhi kehendak dan bermanfaat kepada khalayak. Sebab saya, kaji saya adalah saya tidak menekankan sangat dari segi pengisian. Saya tak seperti media-media yang popular kan, media sosial yang popular. Sebab saya pun menjadi kajian. Sebab kalau saya terlalu fokuskan pada saya punya kajian ni, masa yang sangat lama diperlukan dan saya tak boleh fokus pada urusan kerja pula nanti. Urusan-urusan lain akan terganggu. Jadi sebenarnya saya nak kalau boleh target saya memang 1,000 tu. Berapa pendapatan, dan saya nampaklah jumlah 1,000 pembaca, pendapatan yang sebenar boleh saya dapat adalah tidak seperti mana yang diwarkan. Dan satu perkara yang saya nampak yang berlaku di sini, iklan yang ditayangkan adalah statik. Contohnya baju raya baju raya tu dah tunjuk macam baju raya dah. So, kalau siapa yang dah tengok sekali, dia tahu ni adalah pattern dia. Tak perlu nak klik. Kalau macam pinjaman peribadi 100,000, tak payah klik dah. Kalau yang tak berminat, dia tak klik dah. Itulah maksudnya iklan dia adalah statik. Maksudnya kita tengok sekali, kita dah tahu apa yang dia nak diiklankan. Okey, penyidik cadangkan kajian lanjut dilakukan untuk memanfaatkan pengisian media sosial ini kepada masyarakat atau khalayak. Sebenarnya boleh. Dan bagi saya lah, secara peribadi, jangan dikejar duit. Jangan dikejar duit. Sebab paling penting sekali, pengisian tu perlu dijaga, baru duit datang. Baru duit dah masuk. Antara pendekatan yang dikenakan oleh khalayak, dia dekat dengan pembaca, terkini terutamanya isu-isu semasa, memberikan impak kepada pembaca, konflik yang ingin diketahui oleh khalayak, adanya personality dalam sesuatu isu yang ditampilkan dan juga mempunyai unsur kemanusiaan dalam penulisan yang dihasilkan. Jadi saya kurang sikit. Saya banyak kepada macam cerita mengenai COVID-19. Benda tu pun saya ambil pun banyakkan saya follow up daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga kadang saya follow up daripada berita harian online. Jadi dia agak bukan terkini, dia tidak ada personality, maksudnya tidak ada macam pembaca berita ke apa kan, saya tak muncul di dalam blog saya tu. Saya tak muncul sangat, saya cuma masuk satu dua keping gambar supaya itu adalah saya lah. Tidak nanti ada penyamaran pun susah pula kan. Jadi bagi pandangan peribadi saya lah, kita elemen ni mungkin kalau saya tekankan dalam blog saya tu, insyaAllah boleh naik. Jumlahnya pembaca boleh naik. Tapi saya rasa tidak boleh mencapai seperti mana yang diwarkan sehingga RM300. Saya ingat kalau setakat RM20, RM30 ataupun RM10 tu mungkin boleh. Saya rasa tak mungkin boleh capai sebanyak maksimum tu kan. Okey, jadi semoga penyidikan awal yang dilakukan ini berupaya memberikan manfaat lah kepada penyidikan yang lanjutan. Penyidikan beranggapan pendapatan seorang blogger boleh ditingkatkan kepada paras yang memuaskan jika ianya mendapat sambutan di kalangan pembaca di laman maya. So itulah ini antara rujukan saya, dan alhamdulillah saya berjaya melengkapkan kajian saya seperti mana yang saya selalu warkan, bahawa hasil kutipan daripada Google AdSense ni kalau boleh saya nak manfaatkan kepada mereka yang memerlukan. So kalau dalam kertas kerja lengkap saya ni mungkin lebih kepada akademik, penulisan akademik, mungkin pembaca, penonton ke boleh tengok ke 8 ICOM 2021. Saya ingat dalam 4 bulan lagi ke boleh tengok air proceeding ke.
Boleh masuk di ICOM 2021 ni adalah seminar yang dianjurkan oleh KUIS, College Universiti Islam Antarabangsa, melalui Fakulti Pengurusan dan Muamalah. Ni Fakulti Pengurusan Management dan Muamalah. Jadi kamu boleh tengok ke sini hasil kerja ataupun seminar lah, ataupun kertas kerja lengkap yang saya hasilkan khas untuk seminar ni. Yang ni lebih kepada perkongsian di blog saya. Okey, itu sajalah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjadikan media sosial ini sebagai satu platform yang baik untuk kita meneruskan perjalanan kalau boleh perjalanan kerja-kerja dakwah kita dalam kehidupan, supaya masa perjalanan pengisian di laman maya ni, terutamanya di blog, dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Okey, itu saja. Sehingga saya akan stop sharing dan saya muncul semula di sini. Okey, itu sajalah. Mudah-mudahan kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.